tuan-tuan kalau nak baca buku ni sedikit sebanyak kena menelusuri glosari istilah-istilah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khairul Arifin bin Muhammad Munir, pengurus kanan penyelidikan di Institut Darul Ihsan, bersama-sama dengan tuan-tuan, saudara dan saudari sekalian untuk membicarakan tentang satu buku yang saya fikir agak menarik untuk kita bicarakan, iaitu Islam dalam Politik dan Pendemokrasian di Indonesia, yang merupakan karya terjemahan ditulis oleh Profesor Robert W. Haffner, Profesor di Civic Culture Institute of Study of Economic Culture dalam bidang antropologi di Boston University. Karya terjemahan yang diusahakan oleh Institut Buku Darul Ihsan ini saya kira merupakan satu karya yang cukup menarik. Kerana kalau sesiapa yang mengkaji tentang perkembangan Islam di Nusantara, khususnya di Indonesia, dan bagaimana kaitannya dengan masyarakat, pastinya ini adalah satu buku textbook yang cukup penting yang perlu diperolehi oleh penyelidik ataupun semua pihak. Saudara dan saudari sekalian, buku ini satu karya yang telah diterbitkan pada tahun 2000. Dalam bahasa Inggerisnya adalah Civil Islam, Muslim and Democratization in Indonesia. Dia agak menarik, seperti yang saya sebut di awal tadi, mengandungi 389 muka surat, dan dalam buku ini ia berbicara tentang beberapa tajuk-tajuk dan ianya amat sesuai dalam suasana kita baru sahaja selesai menyambut dalam bulan kemerdekaan kita pada 31 Ogos. Indonesia juga menyambut kemerdekaan pada 17 Ogos 1945, ya, satu tempoh yang berbeza dalam 10 tahun daripada Malaysia dan Indonesia. Dan yang menariknya, kita juga akan bulan September ini juga kita akan menyambut Hari Malaysia pada 16 September. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan dalam tulisan Haffner ini, ianya cuba merungkai suatu isu yang cukup besar, ya. Kalau kita lihat di dalam ini ada 8 bab utama, ya. Dalam 8 bab utama, kalau boleh saya sebut satu persatu. Yang pertama, pendemokrasian dalam zaman agama. Kenapa menarik Haffner memulakan perbicaraan dalam buku ini tentang zaman agama? Kerana dia membawa satu sintesis pemikiran bahawa bagaimana fungsi agama itu cukup rapat dalam masyarakat Indonesia. Dan dia membawa perbincangan bahawa agama tidak semestinya membawa suatu aspek kemunduran kepada bangsa dan sebagainya. Yang pastinya ianya bertentangan dengan teori barat yang menolak isu-isu agama ini, ya. Dan agama di sini dikaitkan dengan soal nilai oleh Haffner. Kemudian dalam bab kedua, dia berbicara tentang civil precedent, ataupun dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu yang kita terjemahkan sebagai duluan civil. Dan bab ketiga berbicara tentang adu kekuatan, contest of nation. Bab keempat berbicara tentang agama dan politik awal zaman Orde Baru. Orde Baru ni dalam istilah Indonesia singkatannya disebut Orba. Ini tuan-tuan kalau nak baca buku ni sedikit sebanyak kena menelusuri glosari istilah-istilah Indonesia. Ada dalam perbincangan di dalam politik Indonesia istilah Orde Baru dan Orde Lama. Dan Orde Baru merujuk kepada zaman Soeharto pada tahun 1966 dan 1998. Orde Lama dirujuk kepada zaman tokoh yang memerdekakan Indonesia, itu Soekarno. Dan yang kelima, pergelutan modernis, modernist travel. Dia bercerita tentang bagaimana perkembangan daripada tradisionalis lahir golongan modernis menggunakan paksi agama, seperti mana lahirnya kelompok Islam seperti Nahdlatul Ulama. Ini dibicarakan panjang oleh Haffner dalam buku ini. Nahdlatul Ulama ini wujudnya golongan ataupun parti politik Islam yang disebut sebagai Masyumi, ya, yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Nasir. Bapak Muhammad Nasir ini merupakan suatu tokoh yang tidak asing lagi dalam konteks Malaysia dan Indonesia, ya. Satu perkara yang menarik apabila kita berbicara tentang perkembangan Islam di Indonesia ataupun demokrasi di Indonesia, ia mempunyai perkaitan yang cukup rapat dengan Malaysia. Ini tidak kita nafikan, ya. Malah beberapa karya-karya besar, pidato-pidato, ya, pada zaman kemerdekaan Indonesia di Belanda itu turut dibawa ke tanah Melayu, dan ianya merupakan, dan kita tahu bahawa dahulu
antara Indonesia dan Malaysia ini merupakan negara serumpun, ya, masyarakat boleh pergi balik dan sebagainya. Dan ini menunjukkan berapa dekatnya antara dua rumpun masyarakat ini tadi, dan sampai juga sekarang kita lihat bahawa ada elemen-elemen penyatuan, ya, yang ada di sana dan juga ada di sini. Bab 6, Hefner cuba mengurungkai tentang Islam, rejim, pergelutan kelas menengah. Bab 7, negara tidak beradab, detik kejatuhan Soeharto. Dia membawa kepada tentang isu bagaimana jatuhnya Soeharto, dan akhirnya beliau membuat satu rumusan bagaimana politik Muslim dan dunia moden. Penulis ini cuba menggarapkan pada zaman Soekarno, kita berdepan dengan semangat kemerdekaan ketika itu, bagaimana Islam cuba dibawa di peringkat awal sebagai suatu asas dalam pemilihan negara. Dan kita lihat di sini buku ini juga tolong menonjolkan peranan-peranan kelompok Islam seperti Nahdlatul Ulama yang saya sebut tadi, Masyumi, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, sambil menghujahkan bahawa tuntutan-tuntutan dikemukakan kepada masa itu, bagaimana latar sejarah dan sebagainya. Dia membawa tentang sedikit sebanyak sejarah Indonesia bermula daripada zaman Soekarno, bagaimana proses liberalisasi parti diberikan, pengujudan banyak parti, kemudian akhirnya menjurus kepada satu zaman di mana hanya 3 parti saja dibenarkan, dan kemudian ada berlakunya proses perubahan dalam masyarakat yang akhirnya membawa kepada apa yang disebut sebagai proses reformasi, yang membawa kepada kemunculan tokoh seperti Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Rahman Rahid pada tahun 1999. Jadi ini saya fikir antara perkara-perkara yang menarik untuk kita kupas dalam ini. Dan satu perkara yang saya nampak cukup menarik kalau kita lihat pandangan Hefner di sini, beliau menyatakan bahawa walaupun kemajukan di Indonesia itu cukup berakar dengan keyakinan demokratik sivil yang mendalam, sebab kita melihat bahawa ketokohan masyarakat di Indonesia ini mempunyai datar demokrasinya yang cukup baik dari segi asasnya itu. Kewujudan masyarakat sivil tidak memadai untuk membolehkan demokrasi siap berkembang. Negara juga perlu menjadi sivil dalam ukuman Hefner dalam hal ini beradab. Jadi dia bercakap soal etik di sini. Dan etik itu berkembang rapat dan ada hubungan rakyat antara negara dan masyarakat. Dan perkara ini sebenarnya merupakan satu perkara yang terbentuk daripada proses perkembangan masyarakat itu sendiri, yang saya kira amat-amat penting kalau kita ungkapkan, kita bincangkan di dalam perbincangan pada hari ini. Dan secara asasnya, tokoh seperti Hefner ini dia tidak menolak bagaimana peranan nilai-nilai setempat yang telah berakar umbi seperti nilai budaya, nilai Islam, nilai setempat itu merupakan satu elemen penting dalam membangunkan satu ketamadunan dan juga negara seperti juga di Indonesia. Dia, penulis ini cuba menelusuri bagaimana ketokohan tokoh-tokoh dalam Masyumi sebagai contoh dan juga dalam Nahdlatul Ulama, bagaimana mereka ini merupakan cuba untuk orang panggil survive dalam suasana kekangan ataupun latar belakang politik dan juga perkembangan masyarakat di zaman Soekarno dan juga Soeharto. Dalam istilahnya dua rejim ini mereka cuba survive dengan pelbagai kaedah-kaedah yang kita tandakan sebagai kaedah-kaedah kreatif, hikmah-hikmah tertentu dalam politik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia pada ketika ini. Satu perkara yang saya fikir amat menarik untuk kita pelajari dan kita telusuri dengan lebih baik lagi. Selain daripada itu, daripada buku ini juga, antara yang bagi saya terkesan ialah tokoh seperti Hefner ni, satu perkara yang unik ialah dia boleh berbahasa Indonesia. Bahasa Melayu saya berbau bahasa Indonesia, Jadi sebagai penyelidik, kerana saya terlibat juga dalam dunia penyelidikan, dia di Indonesia banyak dokumen-dokumen ini penyelidik boleh akses. Ini diungkap oleh Hefner, dia cuba menelusuri perkembangan-perkembangan yang berlaku dalam proses sejarah, mengaitkan dengan bagaimana ianya memberi kesan kepada masyarakat dan akhirnya membawa kepada apa yang disebut sebagai Indonesia sekarang ini.
Kerana kita lihat bagaimana proses Indonesia itu berada, saudara dapat bayangkan dalam proses demokrasinya ketika zaman Suharto, hanya ada 3 parti saja, sistem 3 parti, bermaksud masyarakat tak ada pilihan, dan parti itu ditentukan oleh pemerintah apabila ianya merupakan parti yang digabungkan daripada zaman demokrasi yang sebelum itu dibuka oleh Soekarno, tetapi akhirnya dibawa kepada satu demokrasi terpimpin yang disebut oleh Soeharto itu sendiri. Jadi kita lihat bahawa ini menyebabkan berlakunya pemusatan kuasa pada ketika itu kepada presiden. Ianya melatari kepada pelbagai kesan dalam masyarakat. Maka dalam susuk perkembangan itu, seperti yang saya sebut sebelum ini, kita lihat bagaimana institusi-institusi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Masyumi, ICMI dan sebagainya, mereka berinteraksi dengan strategi-strategi yang ada untuk survive ataupun untuk bangun dalam suasana ditekan pada ketika itu, yang akhirnya melahirkan apa yang disebut sebagai demokrasi rakyat, berlakunya proses reformasi dalam Indonesia apabila membawa kepada kejatuhan seorang presiden pada tahun 1998. Beliau rentak jawatan, dan proses reformasi itu berlaku sehingga sekarang ini, membawa kepada suatu bentuk Indonesia baru yang kita kenali sekarang ini. Buku ini merupakan satu buku yang amat menarik untuk saudara-saudara telusuri dan cuba dapatkannya lah seperti pada maklumat yang saya sebutkan tadi. Dan pastinya daripada buku ini juga saudara akan menemui pelbagai jauhar-jauhar yang unik, khususnya daripada segi perkembangan Islam di Nusantara dalam mengangkat Islam dan juga budaya setempat. Dalam buku ini turut menawarkan apa yang kita istilahkan sebagai antropologi sosial bagi pendemokrasian. Itu satu perkara yang cuba diungkapkan oleh Prof. Hefner di dalam buku ini. Maka dengan itu, saya fikir kita boleh bagi rating yang baik tentang buku ini, khususnya apabila saya membacanya. Dari segi terjemahannya yang diusahakan oleh Ibda agak bagus daripada buku bahasa Inggeris, dan ia satu perkara yang baik kerana ianya dapat dibaca oleh audien kita di rantau Tanah Melayu ini. So saya letakkan mungkin 8/10 rating untuk buku ini, dan sama-samalah saudara dan sekalian di luar sana dapatkan buku ini, iaitu Islam dalam Politik Pendemokrasian di Indonesia, dengan menghubungi bahagian pembangunan koleksi di nombor yang tertera di skrin. Segera dapatkan dan manfaatkan ruang dan peluang yang ada. Dan buku ini juga ada dalam versi audiobook, jadi kalau mereka yang nak tukar cara membaca, bukan sahaja dengan membaca, tetapi anda boleh mendengar melalui audiobooks, dapatkan di laman web Nusantara Audiobooks. Maka dengan itu saudara dan sekalian, marilah sama-sama kita memasyarakatkan budaya membaca. Membaca jabatan ilmu, membaca itu adalah pintu untuk anda meneroka zaman silam, memahami zaman sekarang, dan juga satu eksplorasi pada masa hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.